Pihak berkuasa sedang menyiasat kes seorang rakyat Bangladesh yang menyampaikan syarahan secara haram kepada para pekerja hijrahan dari negara itu di sebuah dormitori. Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA menyatakan syarahan Amir Hamzah menyebarkan ajaran ekstremis yang berbahaya dan boleh menggugat keharmonian masyarakat Singapura. Amir Hamzah menyampaikan syarahan itu di Lantana Lodge, sebuah dormitori pekerja hijrahan di Tuas. Ia diadakan sempena satu sesi solat yang diadakan pada malam 9 Ogos lalu. Dalam syarahannya, dia melabel orang-orang bukan Islam sebagai kafir dan berkata orang-orang Muslim yang mengamalkan ajaran Islam lebih hebat daripada yang bukan Islam. Menurut MHA, syarahan itu diadakan tanpa permit polis. Amir Hamzah memasuki Singapura pada 9 Ogos dengan menggunakan pasport yang mempunyai nama yang berbeza daripada nama dalam pangkalan data. Dan pihak berkuasa tidak mempunyai butiran biometriknya pada ketika itu. Dia meninggalkan Singapura pada keesokan harinya. Sebelum ini, Amir Hamzah pernah diberkas oleh pemerintah Bangladesh pada 2021 atas kaitannya dengan kegiatan bersifat ekstremis. You cannot be interviewing every person who is coming in as if he is or is maybe a potential radical or someone who might be a radical. Remember, the airport experience has to be good. People have to feel welcomed coming into Singapore. Two, organizers in Singapore have to follow the rules, and the people who organized it will be taken to task because they didn't follow the rules, they didn't apply. So he came in like any other person would. Encik Shanmugam berkata tiada tolak ansur terhadap sesiapa sahaja yang menghina mana-mana kaum atau agama lain di Singapura. Pihak berkuasa kata beliau sedang menyiasat semua pihak yang terlibat termasuk pihak penganjur dan tindakan tegas akan diambil sekiranya mereka didapati telah melanggar undang-undang atau menimbulkan kebimbangan keselamatan. Ini termasuk pengusiran, pendakwaan atau penahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Encik Shanmugam juga ditanya sama ada Singapura kini menghadapi masalah pekerja hijrahan dari Bangladesh yang menjadi radikal. We make it clear in Singapore that whether it's Singaporeans or whether foreigners, you can proselytize, you can say good things about your own race or religion, but you cannot run down somebody else of some other race or religion. Specific to our Bangladeshi workers in Singapore, the vast majority, the overwhelming majority of them are law-abiding. Sebuah panel penasihat berbilang agensi menyarankan hukuman penjara sekurang-kurangnya 6 bulan dijatuhkan kepada individu yang membenarkan akaun bank dan butiran SingPass mereka digunakan untuk kegiatan penipuan. Panel penasihat hukuman menyatakan ini akan menghantar isyarat pencegahan jenayah yang keras. Ini sedang aduan berhubung kes-kes penipuan melonjak 7 kali ganda sepanjang 5 tahun lalu. Jumlah wang mangsa penipuan yang lesap juga naik 4 kali ganda kepada hampir $652 juta tahun lalu. Panel itu mengusulkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 6 bulan bagi tahap permulaan untuk sesiapa yang menyerahkan kawalan ke atas akaun bank mereka tanpa mengambil tahu tujuan akaun-akaun berkenaan digunakan. Hukuman yang kini berkuat kuasa adalah denda $50,000, penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan untuk menyimpan hasil jenayah, hukuman yang disarankan pula adalah penjara sekurang-kurangnya 18 bulan. Panel itu juga menyarankan hukuman penjara sekurang-kurangnya 12 bulan bagi kesalahan mendedahkan butiran SingPass orang lain. Hukuman bagi kesalahan sedemikian adalah denda sehingga $10,000, penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Panel tersebut turut menyarankan hukuman lebih berat jika terdapat faktor-faktor yang mendukung. Misalnya, jika mangsa ialah warga emas atau individu yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri atau jika wang melebihi $100,000 lesap daripada akaun mangsa. Panel itu ditubuhkan pada 2022 untuk melakar dan menerbitkan garis panduan berhubung hukuman bagi jenayah berkaitan penipuan.
Menteri Negara Kementerian Ehwal Dalam Negeri Sun Xueling berkata, usaha Singapura melibatkan rondaan oleh masyarakat membantu pasukan polis peroleh kepercayaan lebih kukuh orang awam serta rasa lebih aman dan selamat di Singapura. Berucap di satu persidangan mengenai sistem kepolisan masyarakat, Cik Sun menambah, menyesuaikan model-model negara lain yang berkesan boleh membantu membina masyarakat yang lebih aman. I also hope that the community does not forget that each and every one of us has a role to play in the prevention of crime. So recently, we have had to remind some households to lock their doors when they go out. So I guess this is a reflection of how safe and secure Singapore is, but it's also a gentle reminder that we all have to play a part to continue to ensure that this law and order is maintained. Persidangan ini sebagai wadah untuk berkongsi amalan-amalan terbaik dalam kepolisan dan pelibatan masyarakat. Ia juga bertujuan memupuk kerjasama lebih teguh dalam kalangan agensi penguatkuasaan undang-undang sejagat. Peserta yang hadir bakal dapat menyaksikan satu latihan tindak balas terhadap pengganasan serta kesediaan kecemasan Jumaat ini. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata menangani perubahan iklim dan persiapan menghadapi pandemik adalah antara cabaran utama untuk 50 tahun akan datang. Bercakap dalam satu persidangan ekonomi serantau, beliau juga mengatakan kecerdasan buatan atau AI akan melengkapi dan meningkatkan pekerjaan bagi manusia, bukan menggantikannya. There's so much concern that AI is going to take away people's job and so. I personally don't think so. Now, I think the next big change is going to be on how our children learn. Because if the AI system can do so much of that work for you, what is it that you do? And I see some universities banning students from using AI. I think it's a huge mistake. I think we should really learn how to use this. Harga COE ditutup bercampur-campur bagi bidaan kedua bulan ini. Premium bagi kenderaan komersil dan kategori terbuka naik namun merosot sedikit bagi kategori selainnya. Bagi kereta lebih kecil dalam kategori A, harga COE jatuh hampir $400 ke paras di bawah $94,000. Kereta lebih besar dalam kategori B pula turun lebih $200 untuk mencecah sekitar $106,000. Premium kenderaan komersil mencatat kenaikan paling besar ditutup pada harga lebih $72,000. COE motosikal pula jatuh hampir $300 kepada $9,310. Bagi kategori terbuka, premium naik sedikit kepada sekitar $106,000.